Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar RES 615, di mana ini adalah merupakan recording yang dibuat untuk tujuan taklimat untuk pengisian borang etika, di mana borang etika ini adalah kewajipan anda untuk projek tahun akhir PTA RES 615 semester 5. Jadi di mana saya Muhammad Hilmi bin Masri dan juga Dr. Noroyanto Asron merupakan AJK Etika Jabat serta AJK Etika untuk Jabatan Pengurusan Harta Tanah. Okey, so kepentingan untuk anda mengisi borang etika ini adalah di mana apabila anda ingin collect data, collect data daripada sampel ataupun responden, ianya dibolehkan dan mendapat kelulusan daripada jawatan kuasa etika UiTM, di mana etika ni kepentingannya adalah supaya sampel ataupun responden yang anda pilih itu tidak termasuk di dalam golongan vulnerable group. Okey. So untuk slide hari ini, slide ini adalah disediakan oleh pihak REC, REC UiTM Shah Alam, di mana anda semua perlu memahami terlebih dahululah apakah yang dimaksudkan dengan etika penyelidikan dan apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan-kumpulan vulnerable ataupun kumpulan yang berisiko. Okey. So slide ni terdiri daripada introduction on research ethics for undergraduate ataupun postgraduate. So kedua-duanya menggunakan pakai dokumen yang samalah untuk undergraduate dan juga postgraduate. Some of the checklist, the review procedure, dan saya akan tunjukkan borang yang anda akan guna pakailah, iaitu FB REC, FB REC 1, 2, 3 serta 4. Tapi yang paling utama sekali adalah borang nombor 1 serta sampling untuk questionnaire anda. Questionnaire dah kena ada sekurang-kurangnya draft, draft questionnaire, dan juga kalau anda menggunakan qualitative approach, anda perlu mempunyai soalan-soalan interview. So paling minimum untuk borang yang wajib adalah FP REC 1 dan questionnaire survey ataupun interview questions. Okay, so guideline for conducting safe and ethical research. So untuk undergraduate, postgraduate mahupun penyelidik seperti kami lah, seperti para pensyarah ataupun para akademik, kita perlu memahami beberapa isu utama etika, di mana para peserta di dalam penyelidikan tersebut pertama sekali mestilah mempunyai hak untuk menarik diri ataupun tidak mahu terlibat dalam kajian, di mana contohnya anda ingin distributekan questionnaire survey ataupun dalam bentuk digital seperti Google Form, di mana mereka responden itu mempunyai pilihan lah, sama ada untuk turut serta ataupun tidak turut serta. Jika mereka turut serta, so maknanya bersetujulah untuk mengisi borang questionnaire survey tersebut ataupun menjawab soalan-soalan timuduga, di mana mereka hendaklah memberikan kebenaran. Mereka hendaklah memberikan kebenaran ataupun informed consent kepada anda supaya data yang diperoleh tersebut boleh diguna pakai untuk tujuan akademik saja. Dan yang paling penting tu untuk tujuan yang kita beritahu kepada mereka. Jika kita mengguna pakai untuk tujuan akademik, so kita tak boleh guna pakai data-data tersebut untuk tujuan-tujuan marketing, untuk tujuan selain daripada tujuan akademik lah. Kalau you nak bagi data itu kepada Jabatan Statistik Malaysia ke dan sebagainya, so benda-benda macam itu perlu diinform dan diberitahu terlebih dahulu. Okey, dan yang paling utamanya adalah untuk tujuan etika, yang anda perlu utamakan bahawa mereka yang terlibat di dalam consent form itu adalah mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas.
Maknanya 18 tahun dan ke atas ni di dalam undang-undang ataupun perlembagaan Malaysia adalah orang dewasa. Jadi mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah, mereka itu adalah dikategorikan sebagai vulnerable group, di mana mereka ini mengikut undang-undang bukanlah orang dewasa. So mereka tidak boleh memberikan uh, kebenaran kepada anda kan. So kalau anda ingin, let's say you nak collect data daripada kanak-kanak tadika maupun pelajar-pelajar sekolah, so itu memerlukan kebenaran etika yang lebih spesifik, di mana anda perlu present proposal untuk mendapatkan kebenaran tersebut kepada REC UiTM Shah Alam. So dia punya prosedur tu lebih tinggi lah. So maknanya you kena melalui AJK jabatan, and then you melalui ahli bersekutu jabat. Selepas ahli bersekutu jabat, you akan pergi pula kepada REC UiTM Shah Alam untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan kebenaran kelulusan daripada mereka yang dikategorikan sebagai vulnerable group lah. Okay? So vulnerable group ni kita akan tengok sebentar lagi apakah jenis-jenis vulnerable group yang ada. Okay? So selain daripada itu, isu etika seterusnya adalah freedom from harm ataupun disadvantage. So responden itu mestilah tidak mendapat kesan secara fizikal maupun secara emosi daripada kajian tersebut. So secara fizikal ni contohnya mungkin lebih terpakai kepada fakulti-fakulti yang mempunyai clinical study, tapi malahan kita sendiri pun mungkin ada kajian-kajian yang boleh memberikan kesan kepada fizikal dan juga emosi para peserta lah. Contohnya kalau you nak buat kajian mengenai tensile strength of a brick, and then you ask for the participant to maybe to hit the brick kan, nak tengok force mana yang boleh menyebabkan kesakitan kepada tangan. So contohnya itu adalah memberikan kesan secara fizikal lah kepada participant. So itu pun memerlukan kebenaran khusus etika sehingga ke peringkat REC, Research Ethics Committee. REC stand for Research Ethics Committee UiTM Shah Alam. Okay. And then another one is of course confidentiality and also anonymity. So kita perlu menjaga kerahsiaan. Malahan kita juga mempunyai akta spesifik berkenaan dengan Personal Data Protection Act 2010. So data-data itu of course tidak boleh didedahkan dengan sewenang-wenangnya kepada mana-mana pihak yang tidak berkepentingan. So kalau you nak tunjuk data ini, mungkin yang boleh melihat data tersebut adalah anda sendiri sebagai penyelidik dan mungkin juga supervisor anda. Tapi selain daripada itu, jika tidak ada keperluan, so anda tidak boleh mendedahkan kerahsiaan data ini. Okay, so in order to protect your research participants and yourself, it is vital that you, for the first step, educate yourself about the relevant ethical principles and also guidelines. Number two, design your research in accordance with these principles and guidelines. And number three, obtain the necessary approval before interacting with your participant. So that is why you need to submit this ethical form to the committee members daripada peringkat jabatan, peringkat jabat, and then kalau di Perak sehinggalah ke peringkat Timbalan Rektor HEA. Tapi anda punya proses tu cuma melalui dengan AJK peringkat jabatan saja. So kami, saya dan juga Dr. Yanto akan mengumpulkan borang-borang tersebut dan kami yang akan membawa ke peringkat jabat dan seterusnya membawa ke peringkat Timbalan Rektor HEA. Okay, so step number 4, always continuously put good ethical principles into practice. So all students' research must be carried out under the supervision of a faculty advisor who is responsible for ensuring that the student researcher carries out the research in a safe and ethical manner. So dalam konteks ini, anda punya supervisor projek tahun akhir lah yang akan membantu memastikan pematuhan kepada etika penyelidikan. Jika anda mempunyai sebarang keraguan mengenai
guideline dan sebagainya, boleh juga menghubungi saya mahupun Dr. Yanto lah untuk mendapatkan maklumat mengenai guideline, mengenai apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat dan sebagainya untuk borang etika penyelidikan. Okay, so importance of research ethics. So REC, UiTM Shah Alam, so will assess whether the research proposed can be considered ethical. So the first item is that it is must be sufficient standard and the research is justified. Contohnya kebanyakan questionnaire survey yang kami encounter lah daripada pengalaman kami dari AJK Etika, di mana questionnaire survey ataupun interview questions itu mempunyai soalan-soalan yang tidak relevan. Contoh yang paling mudah adalah you membuat kajian mengenai pengurusan strata sebuah low cost apartment, tapi you tanya dia punya contohnya agama dan juga kaum, di mana tidak ada keperluan lah di dalam penyelidikan anda, tapi you tanya soalan-soalan yang boleh dikira sebagai sensitif dan juga mendedahkan kepada vulnerability. So soalan-soalan yang sensitif dan hampir kepada vulnerable ni kita biasanya akan minta pelajar-pelajar untuk tidak tanya lah. Dalam survey itu dia kena edit ataupun dia kena melakukan pembasuhan terhadap survey questions tersebut. So itu antara contoh yang paling utama lah, contoh yang tidak ada keperluan. Tapi jika anda tanyakan soalan mengenai pengurusan harta wakaf di negeri Selangor, for example, so of course itu adalah keperluan lah untuk tanya kepada agama partisipan dan juga mungkin kaum partisipan. Tapi selain daripada itu, kita melihat bahawa benda-benda tersebut agak vulnerable lah, dan tidak diperlukan. Okay, so number 2, the risk it poses to participants is outweigh by the potential benefits of the research. Kalau macam tadi itulah kan, berisiko tinggi tapi benefit dia tak adalah berapa banyak. So you nak test tensile strength of a brick, you ask participant to hit the brick, so mungkin tumbuk brick tu, butter tu kan, tumbuk butter tu, whereas sepatutnya you boleh guna pakai lab-lab yang kita ada lah di UiTM Perak ni untuk melakukan kajian tersebut, tapi you ask participant untuk mencederakan diri dia. So kita tak nak macam itulah. Okay, so the research comply with all statutory and other guidance. For example, like I said before, we have the Personal Data Protection Act 2010, so we must comply with all other legal and statutory acts ataupun guidance lah. Okay, data management and handling comply with the relevant legislation. Okay, financial arrangements appear sound, so it would be unethical to start research that may not be completed because insufficient funds were not available. So maknanya contohnya you nak melakukan skop penyelidikan yang terlalu besar, you nak lakukan skop penyelidikan, you nak tengok contohnya pemilikan rumah di seluruh Malaysia, pemilikan rumah kos rendah di seluruh Malaysia. So you nak buat sampling daripada 14 negeri yang ada di Malaysia, daripada Sabah hingga ke Perlis. So itu pun kita akan tengok pada proposal yang anda propose lah. Kita akan bantu kata mungkin ini adalah tidak memadai lah, especially jika anda tidak mempunyai geran penyelidikan ataupun sumber kewangan yang besar. So di peringkat PTA ni biasanya kita expect para pelajar untuk menghasilkan proposal yang samplingnya mungkin tidak berapa tinggi, dan mungkin case study itu kawasan yang kecil saja. So kalau you buat contohnya low cost house ownership in Sri Skandar Perak, so that kind of sample is can be considered logical lah for undergraduate students. So it will also be easier for you in doing your research. Kalau you buat sampai satu Malaysia tu, tapi duitnya tak ada, gerannya tak ada, so of course the research can be considered quite shallow lah. Cetek saja kan, you tak boleh nak touch lebih mendalam. You akan touch barely minimum on the surface saja. Okay, so undergraduate ataupun postgraduate project. So research project, so students are guided by the faculty advisor ataupun the supervisor for any independent research project they undertake. So if the project involves human subject, so you are needed to submit the application for research ethics committee. So ini disebabkan
kebanyakan penyelidikan ni mesti akan berinteraksi dengan manusia lah. So manusia lah yang akan mengisi borang anda, menjawab soalan-soalan temuduga dan sebagainya. So kalau tidak melibatkan manusia langsung, so maknanya boleh untuk memohon exemption melalui borang FBREC 4. Tapi jika ada elemen sedikit sahaja sentuhan elemen manusia, so mesti kena isilah borang etika FBREC 1. So I think 99% of the students usually they must submit lah. So that's why you need to submit the research ethics form. Okay. So for classroom assignments, this is does not constitute the official definition of research. So untuk assignment di dalam kelas, you keluar buat assignment, case study dan sebagainya, so itu tidak memerlukan pengisian borang etika. So pengisian borang etika di peringkat undergraduate, kita cuma minta anda mengisi untuk PTA, projek tahun akhir ataupun final year projek anda. So kalau semua assignment nak mohon etika, so of course it's going to be very cumbersome. So it's going to be very difficult for you and also for us lah. Semua benda kita nak review kan. So untuk final year project, kita perlulah, kita perlu pengisian borang etika. Okay. So do you need ethics approval? So checklist. So you need to review the form. So macam saya cakap tadi, kalau ada elemen sentuhan manusia, of course you have to get ethics approval. So tak boleh tidak. Ini adalah keperluan yang telah ditekankan sejak tahun 2020. So sebelum 2020, etika penyelidikan adalah tidak wajib. Tetapi sejak tahun 2020, ianya telah pun diwajibkan kepada semua undergraduate student, semua postgraduate student dan malahan para akademik seperti kami lah. Okay. So number 2, students are advised to discuss their project, methods and ethical issues with the lecturer or dissertation supervisor. So you have to remember the research is still your research together with the supervision of your supervisor. So kami ni bukan melihat sepenuhnya kepada anda punya research. So as long as we see that the research ethics is in line with the guideline, so tak ada masalah. So tapi dari segi penyeliaan dan sebagainya, itu adalah tugas anda dan juga para supervisor anda lah. Okay. So number 3, if you are required to apply for ethics approval, you should not begin your research until your application have obtained approval. So sebabkan peringkat kelulusan ni akan mengambil masa yang lama lah. Peringkat kelulusan sehingga minimum timbalan rektor HEA. So dia akan ambil masa sehingga 3 ke 4 bulan daripada proses penghantaran borang sehinggalah nak direview dan mendapat kelulusan. So sebab itu kita perlukan anda submit borang etika secepat yang mungkin di awal semester. So kita boleh dengan segera lah, kita boleh dengan segera mendapatkan approval. So bila you dapat the official approval, so you boleh start collect data. Dan kami menjangkakan bahawa di semester 5, semester 5 you akan fokus kepada chapter 1, chapter 2 literature review dan chapter 3 research methodology. So kami menjangkakan pada cuti semester selama 1 ke 1 bulan setengah itu anda akan menggunakan masa cuti semester untuk membuat data collection. So target kita adalah di mana sebelum anda cuti semester anda dah dapat kelulusan. So kalau dapat kelulusan ni lagi cepat, tak ada masalah. So dengan segera anda boleh membuat data collection lah. So tak perlu tunggu cuti semester pun. Okay. So does your intended research include any of the following methodology? So interview or oral history, so questionnaire or survey, analysis or any kind of social media, ethnography or observation or any other methodology that involves live human participants or their data. So apa-apa yang melibatkan manusia mesti kewajipannya adalah mendapatkan kelulusan permohonan etika penyelidikan. Okay. So untuk vulnerable group, vulnerable group yang kita sebutkan tadi, vulnerable group ni maknanya kumpulan yang berisiko, yang di mana mereka ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan keputusan sendiri dan
Kalau disebut tadi umur 18 tahun dan ke bawah, itu dari segi undang-undang. Tapi selain daripada mereka yang berusia 18 tahun dan ke bawah, kita juga mempunyai kumpulan-kumpulan vulnerable group yang lain yang tidak dapat membuat keputusan sendiri, seperti pesakit. So pesakit di hospital, mereka bound to their bed ataupun di hospital under the supervision of a medical doctor. So pesakit ni dia tak ada keupayaan lah, especially mereka yang bedridden ataupun yang mengalami kecederaan maupun kesakitan yang melampau. So pesakit-pesakit juga adalah dikira sebagai vulnerable group. So number 3, vulnerable adults. Those who may be unable to give informed consent or are in a dependent position. So contoh yang paling mudah lah, contohnya seperti anda bekerja di sebuah syarikat penilaian, tapi orang yang nak melakukan penyelidikan itu adalah anda punya principal ataupun seorang manager di syarikat itu. So anda ni adalah di bawah direct supervision ataupun direct kawalan you punya superior lah, maknanya you punya majikan. So you tak ada pilihan, so you kena jawab. Kan, kalau you tak jawab, you fear repercussion, you risau kena tolak gaji ke, tak ada peluang kenaikan pangkat ke dan sebagainya. So mereka yang berada dalam situasi itu juga dikira sebagai vulnerable adult. Selain daripada itu, contohnya para pelajar lah. Para pelajar juga adalah sebenarnya adalah golongan yang vulnerable. Contohnya you punya lecturer kan minta you isi borang borang questionnaire survey. So kalau anda rasa vulnerable, sepatutnya anda boleh mohon untuk tarik diri lah. Dan vulnerable adults ni macam-macam jenis lah. Zaman sekarang ni we always have a superior. Kita biasanya ada orang yang berpangkat lebih tinggi kan. So bila orang yang berpangkat lebih tinggi ni minta kita buat sesuatu dan sebagainya, biasanya kita tidak ada pilihan lah. Dan kita ni boleh dikirakan sebagai vulnerable adult. Okay, so number 4, people engage in criminal or illegal activity, including visiting website even if there is no direct contact with individual. So mereka-mereka yang terlibat di dalam jenayah ataupun aktiviti-aktiviti yang tidak sah. Contoh yang paling mudah, criminal lah kan. You ask criminal in prison kan, what is your opinion regarding the prison facilities in penjara Kajang. So mereka itu boleh dikira vulnerable group jugalah, sebab dia duduk dalam penjara, dia tak ada pilihan kan. Mungkin dia terpaksa dia jawab. Ataupun you ask other kinds of criminal lah, you nak dapatkan maklumat daripada penyamun yang biasa memecah masuk rumah. So data-data tersebut kita rasakan tidak beretika lah. Dan illegal activity, contoh yang paling mudah yang tidak sah, seperti you nak collect data daripada penjual-penjual street side vendor yang tidak ada lesen kan. So sebenarnya walaupun kecil, mereka masih lagi tidak mematuhi undang-undang kerajaan tempatan lah, di mana dia tidak ada lesen, dia berniaga di tepi jalan dan sebagainya. So itu juga adalah dikira sebagai tidak beretika lah. So untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada mereka yang melanggar undang-undang, walaupun sekecil-kecil seperti berniaga nasi lemak di tepi jalan. So sebenarnya dari segi akta kerajaan tempatan tidak sah lah, sebab you memang kena berniaga di gerai-gerai yang diwartakan, paling minimum kan, gerai-gerai kepunyaan majlis daerah for example kan. Tapi dia berniaga di tepi jalan yang bukan gerai-gerai majlis daerah. So itu pun kita tidak boleh terima lah sebagai sesuatu tindakan yang beretika. Okay, so vulnerable group macam kita cerita tadi, kesakitan ataupun kecemasan, dan satu lagi nombor 2, bawah daripada umur 18 tahun, ataupun terlalu tua, pakcik ataupun makcik-makcik atau nenek yang duduk di rumah jagaan orang tua, so dia banyak mempunyai penyakit ataupun dia tidak sihat, umur 70 80 kan, dia dah ada Alzheimer dan sebagainya. So you still ask them, so maybe their mind cannot comprehend what you are trying to ask them. So itu pun boleh juga dikira sebagai vulnerable lah. So perkataan yang paling mudah ni, kalau
orang tua yang uzur. Yang uzur ni kita kira as vulnerable group. Okay. So number 3, a person of minority status. For example, a foreign worker ataupun a refugee. So they don't have any choice also because they feel repercussion. So contohnya you tanya kepada pekerja-pekerja asing, pekerja Bangladesh kan, contohnya kan, and then you tanya what is the living condition of your dormitories. So you tanya kat dia keadaan tempat tinggal dom-dom dia dan sebagainya. So dia pun fear repercussion lah. So dia risau kan, kalau tak jawab ni most likely their work permit tu mungkin tidak akan renew. Whereas sebenarnya you cuma penyelidik daripada universiti saja. Tapi of course for foreign workers maybe they don't have the comprehension lah, to understand kan. So dia tengok you daripada, contohnya you daripada universiti kan, dia assume you government official. So itu pun kita nak elakkan lah. Okay. Number 4, a person in a hierarchy structure who feels obliged to do something they may not normally want to do. So macam kita cakap tadi tu lah, kalau you bekerja dengan majikan kan, majikan you minta buat apa saja, so you kena lakukan lah. You kena lakukan. So itu pun adalah dikira sebagai vulnerable group. Okay. So that is some of the uh, basic definitions of a vulnerable group. So you must use your own logical thinking and also the guidelines of what is a vulnerable group supaya you boleh elakkan siap-siap. Dan kalau you letakkan juga, most likely you have to resubmit the form ataupun you have to present to REC UiTM Shah Alam. Kita tak ada masalah. Kalau you kata ini research saya ni memang kena dapatkan responden daripada kanak-kanak tadika, sebab kita nak tanya kanak-kanak tadika ni macam mana dia duduk di sekolah tadika dia, seronok tak seronok, fasiliti dia cukup tak cukup. So kalau you tak ada pilihan, so of course you kena mohon jugalah, dan eventually you akan pergi ke REC UiTM Shah Alam. So you kena standby untuk present there. So if the REC UiTM Shah Alam feel that this is a compulsory thing to have in your research, or if not, the research will not be significant, so dia akan make their own decision lah. But that kind of process akan mengambil masa jugalah. So kita tak halang you, kita tak halang you daripada nak mendapatkan maklumat daripada vulnerable group. Cuma you kena declare dan you kena dapatkan approval lah. Okay. So kalau you declare you dapatkan umur 18 tahun dan ke atas, tapi you dapatkan data tu daripada contohnya budak umur 15 tahun kan, you declare 18 tahun ke atas tapi you tanya budak tingkatan 3, student tingkatan 3, so data yang anda collect itu boleh dikira sebagai tidak valid. Okay. So next one, we want to look at the form, the actual form that you will be using. So macam saya cakap tadi, FBREC, FBERC, sorry, nak sebut dia tu kan. So borang ini adalah borang yang anda akan guna pakai untuk mendapatkan kelulusan etika, di mana you have to have the copy of research proposal. Tapi kalau you don't have a copy of the research proposal, the minimum that we can obtain from you is the questionnaire survey ataupun the interview question. So dalam borang etika ini, you boleh guna pakai untuk research proposal jugalah. So actually is the same thing. So you ambil daripada research proposal, maybe you dah prepare awal-awal, you boleh ambil dan dimasukkan dalam ni. Tapi kalau masih lagi fine tune dan sebagainya dengan SB, so you penuhi draft based on the draft that you have gathered lah, based from your supervisor. Okay. So part A, you need to put in the title of the research project, your name and the name of the supervisor, and then the faculty. So faculty, jabat College Pengajian Alam Bina. So kita dah tak mengguna pakai nama FSPU lagi dah. Kita pun dah sejak daripada bulan lepas kita dah mula mengguna pakai nama College Pengajian Alam Bina.
So contact number anda, so boleh tanda checklist ini undergraduate ataupun postgraduate. So kalau memerlukan external research ethics committee approval, so macam saya cakap tadi, REC UiTM Shah Alam lah, external committee name, so you kena declare siap-siap di sini. Kalau anda punya sampling tu ada melibatkan haiwan, seperti lembu ke kucing ke, ataupun apa-apa saja binatang, so ianya memerlukan sebuah komiti yang berbeza. Itu adalah research ethic committee for animal pula. So animal tu dia ada satu komiti yang berbeza. Tapi kalau contoh you nak pakai yang vulnerable group tadi tu, you akan guna pakai letak kat sini REC UiTM Shah Alam lah. Okay. So research funding you declare kat sini jika ada ataupun tiada. Jika ada grant penyelidikan yang you join as GRA kan, graduate research assistant, dengan supervisor you boleh declare di sini lah. Okay. So research detail, so you kena declare adakah anda nak menggunakan pakai apa. Contohnya you guna pakai quantitative approach sahaja, so you guna pakai questionnaire. So questionnaire you kena tanda di sini lah. Kalau you ada collect data from secondary data, you buat literature review, you buat analysis, content analysis dan sebagainya, so you kena tanda juga di sini lah. Ataupun di sini you ada case study, buat kajian di Bandar Seri Skandar Perak, so you kena tanda juga di sini. So tadi tu kalau quantitative, questionnaire, case study, secondary data analysis. Kalau ada observation dan sebagainya pun perlu ditanda lah. Kalau you use qualitative approach, so you ada interview, so kena tanda di sini dan sebagainya lah. So mana yang diperlukan tu you perlu tanda. Okay. So background pun kena isi juga, problem statement kena diisi, dan references pun diisi jugalah. References yang anda dah collect tapi tak semualah, yang di mana yang penting, yang penting you nak buat citation tu, you gunakan Mendeley ataupun EndNote, so you boleh masukkan di dalam inilah. Okay. Research objektif perlu disenaraikan juga, 1, 2, 3 ke, for example kalau ada 2, 2 lah, kalau ada 4, 4 dan sebagainya. The benefit, expected benefit, date of research commencement aid, and so ini sebenarnya you kena taruh selepas mendapat kelulusan. So sekarang ni contohnya you submit pada bulan 10, so kita assume 3 bulan untuk dapat kelulusan. So mungkin as early as January. So mungkin you boleh letak kat sini Januari 2023 until at the end of semester 6. Mungkin penghujung semester 6 tu you letak December kan, December 2023. So date of research commencement ini kena diisi 3 bulan selepas permohonan etika. So paling awal boleh letak kat sini Januari lah, 2023. Expected date of initial data collection, macam saya cakap tadi tu lah, at least 2 or 3 months, tapi biasanya 3 bulan lah. 2 bulan ni mungkin agak short time period dia, mungkin tak dapat lagi kelulusan. So bulan 10 sekarang letaklah bulan Januari. So satu lagi yang penting, location of research. Location ni perlu dinyatakan dengan spesifik. Tak boleh taruh negeri Perak sahaja. Perak ni kat mana? Perak ni besar. Teluk Intan ada, Taiping ada, Gerik ada, Penggalan Hulu ada. So kena letak dengan spesifik. Kalau you letak Seri Iskandar Perak, mungkin kalau you ada specific location lagi you nak buat, contohnya you nak buat di Taman Lestari IUS Bandar Seri Iskandar Perak, so that is much better lah. But the minimum that we can take is that you use the city's name, Seri Iskandar. Itu yang paling minimum lah. Kalau you kata kat kita kan, kata doktor saya buat keseluruhan sampling Bandar Seri Iskandar, so you kena bagi justification di bawah ni kenapa you pilih township saja, but not a particular case study punya area. Sebab tu kalau kami tengok ni di Perak, di
Selangor, di Malaysia lagi lah kan. So biasanya akan di reject dan dihantar balik kepada awak supaya dilakukan correction. So ini antara aspek antara bahagian-bahagian yang selalu menjadi sebab lah kenapa borang tersebut dihantar balik kepada anda supaya anda boleh buat correction. So you kena decide siap-siap lah kalau you kata nak buat Taman Lestari IUS Bandar Seri Skandar Perak. Okay, so research method and design, so ini anda boleh berbincang dengan supervisor dan kena letak lah. Kalau belum ada pun you kena letak juga. You kena at least give the draft. You memang kena fikirkan daripada awal semester 5 ni lah, memang dah kena fikirkan. Okay, inclusion and exclusion criteria. Contohnya peserta yang mengunjungi food court section 2 berumur 18 tahun ke atas. Ciri-ciri exclusion ataupun yang terbatal, mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah. So perlu diisi dengan jelas. Paling minimum inilah, berumur 18 tahun ke atas, berumur 18 tahun ke bawah dibatalkan. Okay, sample size, base you nak pakai sample size, pakai yang mana taruh punya formula ke dan sebagainya, tapi dah kena kira siap-siap dan boleh consult dengan supervisor anda lah nak dapatkan berapa banyak sampel based on formula sampling kan. Mungkin based on the sampling formula you dapat 80 ataupun 100 respondent, so you kena tulis siap-siap di sini lah. The flow chart pun kena isi juga. The statistical analysis, so you use apa, kalau you pakai kuantitatif ataupun kualitatif, so you kena declare software. Kalau you pakai kuantitatif tu, you nak pakai apa? Dokumen SPSS pun kena sebut juga SPSS berapa. SPSS 22 ke 23 ke, you kena isi jugalah. Kalau you use kualitatif approach, so you kena declare you nak pakai Atlas TI ke, you nak pakai NVivo ke dan sebagainya lah. Kalau you pakai Microsoft Excel sahaja sekalipun, you kena tulis di sini lah. So funding, kalau ada funding kena declare di sini. Kalau tak ada boleh diabaikan, tulis NA saja, not available. Part D, agreement to conduct the research project. So this is you and also the supervisor. So meaning as a researcher you bersetujulah untuk lakukan penyelidikan dan supervisor juga bersetuju untuk melakukan penyelidikan. So kalau tak ada penyelidik bersama, sebab PTA adalah individual work, bukan 2-3 orang yang buat PTA kan. So ini you boleh abaikan ataupun you letak NA lah. Terbaiknya letak NA, not available. So jangan biarkan kosong lah. Okay, research risks classification. So macam tadi itulah, check satu-satu checklist ada atau tidak. 18 tahun ke bawah, vulnerable group, terminal care, discomfort, undeclared to the participants, risk of harm dan sebagainya. Kalau ada di antara checklist ini anda mengisi ya, jadi itu adalah constitute kepada wajib pergi ke REC YTM Shah Alam. Dan kalau jawab ya juga, anda perlu memberikan justifikasi di sebelah inilah kenapa perlu. Contohnya kenapa perlu kanak-kanak tadika umur 6 tahun kita perlu dapatkan jadi sampel. So kalau you jawab ya dan ada justifikasi, itu akan constitute macam saya cakap tadilah. You akan terus permohonan ini akan pergi sehingga ke REC YTM Shah Alam dan anda kena prepare untuk present kepada REC komiti di sana lah, dan memberikan justifikasi kenapa pentingnya untuk dapatkan kanak-kanak tadika tersebut contohnya. Okay, and then lastly ada ethical issues yang tidak dinyatakan dan checklist ni so bacalah, baca dan tandakan dah present ke belum. Kalau belum, tidak. Dah complete ke form, dah ya. BERC 2 dan 3 ada diisi atau tidak, so kena isi juga. So kita tengok sekejap lagi lah BERC 2 dan 3.
supervisor dah check belum dan ditandatangani belum. So you kena tanda tangan dan tarikh, dan supervisor juga kena tanda tangan. So kita akan kejar lah anda dan juga supervisor supaya mengisi bahagian-bahagian ini. Dan ini adalah bahagian di mana kami lah, daripada kami AJK Penyelidikan Jabatan, kami akan review dan kami akan mencadangkan keputusan-keputusan yang berikut lah. So kalau tak ada masalah, kita akan bagi you status minimal research, minimal risk research, recommended for approval without presentation. So kalau ada masalah dan sebagainya, kita akan tanda di sinilah maklumat yang tambahan diperlukan. So kita minta anda melakukan correction dan sebagainya. So kalau lebih daripada more than minimal risk, tadi kita tengok kalau ada checklist tu you tanda ya, so mesti kita secara automatically kita akan tanda di sini. So more than minimal risk, so recommended to be forwarded to UiTM RAC. So you macam saya cakap tadi lah, you kena pergi present di sana. So kalau tak ada masalah, one shot you hantar dah, tak ada masalah. Tak ada you tulis vulnerable group ke, tak ada tanya soalan-soalan sensitif seperti agama, seperti kaum kan, yang tidak relevan kepada penyelidikan. So mungkin boleh hantar sekali je dah, tak ada masalah, boleh lulus lah. So kami akan tanda tangan lah. So tanda tangan kami ni agak berkuasa dah macam defense research proposal juga dah macam defense research proposal juga tapi kami tidaklah melihat kepada elemen-elemen penyelidikan yang berlebihan. Cuma emphasis kami ini adalah pada elemen elemen bahagian etika sahaja. So yang bahagian penyelidikan itu research method ke, objektif ke, aim ke apa ke, itu adalah hak anda dan juga dengan supervisor anda lah. So kami tidak terlibat dengan bahagian-bahagian itu. Okey. So borang tambahan yang kita sebut dengan tadi dua, kita tengok juga FBERC 2. So ini participant information sheet, so you kena isi jugalah. So you kena isi, dan secara teknikalnya setiap participant tu kena isi. Cuma mungkin untuk kalau digital form tu you simplify sajalah. Mungkin you tanya satu soalan, adakah anda bersetuju untuk memberikan maklumat ya atau tidak. So sekurang-kurangnya adalah ganti daripada form ini. Tapi kalau you distribute questionnaire survey secara fizikal, sepatutnya you kena ada setiap participant atau responden tu dia kena isi bagai inilah. So you mungkin isi nama, nombor IC dan tanda tangan at least secara minimum lah, supaya kita ada rekod bertulis, you ada information sheet kebenaran lah, kebenaran mendapatkan data daripada participant tersebut. Okay, so FBERC 3 pula ya. So assign form ini pun samalah. Ini adalah untuk jika anda mengguna pakai vulnerable group. So your parent or legally authorized representative have given permission. So kena dapatkan kebenaran daripada parent ataupun legally authorized representative lah. Contohnya kalau you pakai kanak-kanak tadika umur 6 tahun tu. So maknanya guardian dia ataupun parent dia ataupun sesiapa penjaga sah beliau, kanak-kanak tersebut adalah orang yang perlu tanda tangan borang FBERC 3 ini. Kalau you tak ada vulnerable group itu, so you tak perlu isilah borang 3 ini. Dan satu lagi borang adalah FBERC 4, di mana jika ini adalah berkaitan dengan exemption sepenuhnya, application for exemption, tapi sangat-sangat jarang lah, sebab kita ni kalau nak buat research apa-apa pun mesti kita akan melibatkan dengan manusia, dengan manusia at least, tak kira lah apa pun kan. Sekarang ni everything ada human touch kan. Kalau you betul-betul buat software saja kan, you buat research on software, langsung tak ada perjumpaan dengan manusia, so of course you boleh consider untuk
isi borang exemption inilah. Tapi kalau ada elemen manusia sedikit pun, touch manusia di dalam itu, you kena uh, you kena apa, isi yang normal lah, FBERC 1. Okay, so yang wajib di sini application 1, and then you punya apa kata, questionnaire survey serta interview form ataupun interview form. So FBERC 1, questionnaire survey atau interview form adalah wajib. FBERC 2 juga wajib. 1 dan 2, sorry. 1 dan 2 wajib. So 3 dan 4 tidak semestinya lah. Tidak semestinya. Kalau tak ada, tak perlu isi. So 1 dan 2 you mesti kena isi. Okay. So itu sahajalah berkenaan dengan penerangan mengenai taklimat etika penyelidikan, dan kami juga akan share timeline kepada anda. Mungkin minggu hadapan kita akan share timeline kepada anda dan juga supervisor, di mana ada deadline lah. Ada deadline bila you kena hantar, dan biasanya kami akan berikan masa lebih kurang 1 bulan daripada taklimat AJK penyelidikan untuk anda melengkapkan borang 1, borang 2 serta questionnaire survey ataupun interview question. So you mempunyai masa yang cukup lah untuk sekurang-kurangnya berdiskusi dengan SV dan mengisi borang tersebut. Dan jika ada apa-apa masalah, of course boleh hubungi saya lah dengan WhatsApp, Telegram maupun you buat appointment nak berjumpa dan sebagainya. Okay, so itu saja setakat taklimat pada hari ini melalui recording kerana saya difahamkan anda juga sibuk dan tidak dapat berjumpa secara fizikal maupun secara online. So saya terpaksa melakukan recording inilah. So lebih mudahlah untuk anda sentiasa menyemak dan memastikan bahawa dokumen itu diisi dengan baik lah kerana you boleh sentiasa tengok balik recording ni pada bila-bila masa. Okay, so with that I will end the session with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.